Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung dengan block diagram iaitu mengenal pasti operator ataupun algebra di dalam block diagram. Bagaimana you nak selesaikan ataupun untuk reducekan sesuatu block diagram. Okay, seperti mana yang ditunjuk pada sebelum ini, iaitu pertama kali kita kena kenal pasti apakah simbol-simbol yang ada di dalam sesuatu block diagram. Yang ini yang bulat ni saya dah tunjuk yang last time. Okay. Kadang-kadang kamu boleh tengok dia dalam bentuk bulat macam ni, atau kadang dalam bentuk pangkah macam ni, ataupun sometimes dia ada letak summation. Okay. So, bagaimana kita nak baca? Kalau kita tengok dekat sini ada input, okay, iaitu dalam time domain lah. Yang ini dalam bentuk Laplace. RT ataupun RS, dia tanda simbol tambah. Dan ada YT atau YS ni, simbol dia tolak. Jadi, bila kita masuk dalam sama operators, dia akan jadi kat sini out dia, ataupun error dekat sini E, ataupun output dekat sini. Kalau kita baca dekat sini, okay, ES sama dengan R. Kalau sini tolak, jadi R tolak Y. So, output dia dekat sini. Kalau kita tengok pula untuk yang ada dua-dua tambah. Okay, RS tambah, YS pun tambah. Jadi, apa yang bila kita sum dekat sini, okay, E sama dengan R tambah S. Okay, itu kalau ada dua yang masuk pada the sama operator. Bagaimana kalau ada lebih daripada dua? Contoh dalam sini, 3. 1, 2, 3. Ada R1, ada R2, ada Y. Okay, jadi yang penting adalah tengok apakah dia punya simbol ataupun operators dia. Kalau untuk R2 tu adalah tambah, R1 tambah, Y tolak Jadi just tengok. Boleh tulis R1 tambah R2 tolak Y. Okay, R1 tambah R2 tolak Y. Okay, ini adalah block diagram algebra bagi sama operator ataupun pada yang tempat yang bulat ni, yang ada tanda pangkah ataupun the sama ataupun summing junction. Kerana kita panggil summing junction. Okay, itu yang untuk summing junction ataupun sama operators. Next, kita tengok keadaannya sekiranya dalam block diagram itu kita ubah kedudukan summing point. Okay, summing point. Apakah itu summing point? Okay, so ini adalah summing summing point. Kita ubah. Kalau kita ubah behind a block. Okay, apa maksud behind a block? Okay, yang ini depan. Ni depan. Ni depan. Kalau behind, ini belakang sebab kita mula daripada input kepada output. Okay, kalau kita nak pindahkan summing point ini ke belakang. Block ini dipanggil block. Okay, dia akan jadi seperti ini. Okay, kita pindahkan yang ini belakang. Kita perlu tambahkan satu blok dekat bahagian bawah ni. Okay, bagaimana dia punya algoritma dia? Okay, kalau kita tengok yang asalnya, okay, ini adalah output. X3. Okay, sama macam you baca yang summing junction tadi lah. Okay, ini ada X1. Okay, X1. Ada X2. Okay, tambah tolak tambah tolak. Okay, X1 tambah tolak X2. Kemudian ada
G. Kat sini ada blok G. Dan kalau kita kembangkan secara matematik pun dia akan jadi GX1 tambah tolak GX2. So macam ni. Tapi cara lukis dia berubahlah sebab kita nak pindahkan kedudukan summing point ke belakang. Kenapa kita nak ubah? Pada kes-kes tertentu, ianya diperlukan untuk kita nak selesaikan block diagram yang complicated lah, block ataupun complex block diagram. Jadi kita nak buat block diagram reduction dan perlu menggunakan the block diagram algebra. Dia bergantung pada keadaan. Jadi bila kita ubah macam ni, ini adalah GX1. Yang ini adalah tambah tolak GX2. Dan sama dengan X3. Okay, ini adalah moving summing point behind a block. Okay, seterusnya adalah kita nak ubah ataupun pindahkan pick-off point. Ini namanya pick-off point. Yang tadi adalah summing point ya. Okay, pick-off point tu dia tak ada tanda bulat ni. Dia tak ada yang bentuk summation ni. Yang ini adalah pick-off point. Di mana dia macam ni je. Pick-off point. Okay, asalnya pick-off point ni dekat belakang. Kita nak pindahkan dia ke hadapan. Jadi asalnya kat sini X1G. Then kita pindahkan daripada sini. Kita pindah ke hadapan. Kita perlu ada tambah satu blok dekat bawah. Barulah sama. Okay, X2 sama dengan kat sini GX1. Okay, ini adalah untuk pick-off point. Okay, bagaimana kalau kita daripada depan ni kita nak pergi belakang? Okay, ini adalah kita nak pindahkan the pick-off point. Ini pick-off point. Kita nak move to behind block. Ni kita nak pindah ke sini. Okay, macam ni. Okay, kita tak boleh simply pindah Kita perlu tambah, kita letakkan satu blok dekat bawah ini iaitu 1/G. Baru dia jadi equivalent. Okay, so ini adalah untuk moving a pick-off point behind a block. Okay, ini kalau kita nak untuk yang ada banyak macam ni. Ini iaitu parallel lah. Parallel kalau ikutkan asalnya, katakanlah kita ada satu blok dekat sini. Okay, RS. Okay, ada blok dekat sini. Kemudian kita ada blok, tak ada blok dekat sini. Dia akan equivalent to, kalau you keluarkan G tu dekat sini. Yang dekat sini you perlu letak 1/G lah. Supaya dia baru jadi equivalent. Ataupun kalau soalan yang macam ni, kalau algebra yang macam ni, kita ada G dekat depan. So kalau ikutkan output sini, RG lah, RG. Dan kita boleh letak dekat sini juga. Equivalent tu R sama dengan G. Dia jadi samalah, RG sama. Ini just matematik lah, tetapi ditunjukkan dalam bentuk block diagram. Okay. Ini kalau kita, yang tadi yang lepas saya dah tunjuk, kalau untuk feedback. Sama ada positive feedback atau negative feedback. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan, jangan confuse Kalau macam ni, ingat arrow ni. Arrow ni dia ke depan Okay, ni bukan feedback, dia forward Kalau arrow ni ke belakang, ini baru loop ataupun feedback loop. Jadi, kalau kita ada block diagram macam ni, kita boleh reducekan dengan jadikan seperti ini. Okey, ingat lagi yang dalam algebra yang asal dalam minggu lepas lah.
Jadi kalau ada block diagram macam ni, dia final ataupun the reduction block diagram akan jadi G. Okey. Yang ini kita terbalikkan. Okey, kalau ikutkan dia punya equation macam ni. G minus plus GH. Ini adalah formula untuk ni lah. Untuk transfer function X2 bahagi X1. Okay. Kalau kita nak lukis di dalam satu reduction table atau block diagram, kita boleh ambil daripada sini. Okay, daripada sini iaitu output sama dengan X2, input sama dengan X1, dan dekat tengah ni adalah dia punya sistem ataupun plan ataupun the transfer function. Ini kita masukkan je lah dalam ni. Okay, kalau kita diminta tulis output dan dekat sini ada input, just rearrange sahaja the equation lah. X2 sama dengan G1 plus GH, then you kali X1 kan. Macam ni. Then, you boleh selesaikan lah. Maksudnya ni, yang ni dia letak dalam bentuk macam ni lah. You letak GH. Ini je lah dia tulis ni. X2 kalikan inilah. Okay. G1 minus plus GH kalikan dengan X1. Ataupun ni just matematik. Next. Ini saya ada tambah sedikit daripada kalau ikutkan dalam author, saya tambahkan dalam bentuk table lah yang untuk memudahkan kamu merujuk bila you nak selesaikan soalan-soalan berkaitan dengan block diagram reduction. So you boleh rujuk table ni, tapi dalam test ke final saya rasa tidak dibenarkan lah. Jadi ini untuk latihan, bila you buat banyak kali you boleh ingat. Okay, contohnya macam ni. Ada 2G kat sini yang kalau ikutkan cascade ataupun series, so you akan kalikan. Okay, S1, G1, G2 output dia. Then kalau ini yang tadi moving the summing point after a block. Okay, kita nak pindahkan dia ke sini. Okay, jadi kita tambah kat sini lah. Kan kita nanti baru equivalent. Then the third one iaitu kita nak pindahkan summing point ahead a block. Ahead tu ke depan lah. Kita nak pindahkan ahead. Ahead a block. Yang tadi saya tak tunjuk ahead kan. So sama je. Ia perlu ada. Kita letak 1 over G. Barulah equivalent. Next. Take a point. So, dalam point ni ada yang cascade. Kemudian point dia adalah summing point. Either ahead ataupun after a block. Kemudian ada take off point. Okay, take off point sama ada after or ahead ataupun ni belakang ni kan. Okay, yang ni sama macam tadi. Ini kalau kita nak pindahkan ke depan ataupun ahead. Kemudian kita nak reducekan. Kita reducekan ni. Ataupun kita nak eliminating a feedback loop. Kita jadikan ringkas lah. Seperti ini. Dan kalau, saya kata macam tadi nampak kan arrow ni ke belakang. Ini adalah feedback. Tapi kalau ke depan. Macam ni. Ke depan. Ini adalah parallel. Jadi dua-dua ni kita perlu tambah. Ni tambah. So kita boleh reducekan the block ataupun ini adalah the equivalent block diagram. Okay, ini okay, kalau ada moving summing point, sebenarnya kalau macam tadi kan kita ada banyak 1, 2, 3 kan. Kalau macam ni dia sambung kat bawah ni.
Sebenarnya ada juga yang kita boleh ubah. Maksudnya kita jadikan 2 kat sini. Okay, untuk X2 kita letak. Then ini adalah untuk X3 pun boleh. Kalau you nak letak terbalik pun boleh. Maksudnya letak X3 dulu, X2 dulu pun tiada masalah. Okay, itu adalah block diagram algebra. Okay, sekarang ni macam mana you nak apply block-block diagram ni? Dekat mana dia akan di-applykan bila you buat block diagram reduction. Okay, sebagai contoh macam ni lah. Okay, kalau macam ni, you tengok. Okay, find the transfer function of block diagram. Okay, so okay, katakan diberikan block diagram macam ni. Okay, input dia adalah R, output adalah Y. Kemudian, okay, ni apa dia? Kena pasti. Adakah feedback ataupun parallel? Ini adalah parallel sebab dia depan. Okay, parallel. Lagi apa yang ada lagi? Okay, ini. Ini ni adalah, okay, tanda dia ke belakang. Ini adalah positif ke negatif feedback? Ini adalah negatif feedback. So, kalau tak ada kotak dekat sini, so maksudnya ia kat sini adalah 1. Iaitu unity feedback. Ataupun negative unity feedback. 1 tu unity lah, unit. Unit. Unity. Okay. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Pertama, kita selesaikan yang mudah kita nak selesaikan dulu. Yang inilah. Boleh tak you nak selesaikan yang unity feedback? Boleh, tapi nanti you tak selesaikan ni lagi. Jadi, you tak dapat yang block yang reduce. Jadi, kita selesaikan yang paling mudah iaitu yang parallel. Apa yang kita buat kalau parallel? Kita perlu tambahkan iaitu 2 tambah 4 per S. Jadi, you selesaikanlah. You akan dapat 2S tambah 4 per S. Jadi, you need to draw semula block diagram tu. Okay, you draw. Okay. Then, bila you dah reducekan yang ni, you akan dapat yang seperti ini. Kemudian, ada yang jangan tinggal 1 per S lagi. Dan lukis semula yang you punya negative feedback. Okay, selepas ni, bagaimana you nak selesaikan? Apa yang you nampak daripada blok sini dan blok sini? Ini adalah cascade ataupun series di mana you just kalikan sahaja. Jadi, you akan dapat satu kotak yang kotak. Jadi, you dapat 2S tambah 4. Saya nak awak lukis semula per S square. Kat sini adalah Y. Sini adalah R. Ada lagi tak yang saya tinggal? Saya tinggal lagi adalah ini. Ada negative feedback. So, bagaimana nak selesaikan yang feedback ni? Ingat tak feedback? G sama dengan 1 plus minus GH. So, G kat sini apa? G ini adalah G. H apa? H kat sini adalah 1. Jadi, you guys masukkan je dalam ni. So, ini adalah negatif Jadi akan jadi tambah. Jadi, 2S tambah 4 per S kuasa 2 bahagi. Bahagi 1 tambah 2S tambah buat kurungan S tambah 4 per S kuasa 2. H sama dengan 1. Okey, jadi kamu cuba selesaikan yang ni, dapat tak ini?
Okey, kalau dapat, inilah jawapan dia. Ini adalah bagaimana kita nak selesaikan block diagram reduction. Sebenarnya dalam yang block diagram ni ada 3 benda yang daripada table yang tadi, iaitu parallel, kemudian cascade ataupun series, kemudian feedback. So 3 benda untuk you selesaikan the transfer function from the block diagram reduction. Dan seterusnya, ini you boleh try. Ini saya nak awak try lah, tapi tak perlu hantar, you boleh try. Kalau you tengok sini, dekat mana you nak mula dulu? Ada G, lepas tu kat sini ada summing junction. Sini ada summing junction. Jadi, kalau ikutkan, line-line ini bersangkut paut tau. Kalau you nak selesaikan ini, yang ini ada satu lagi yang sangat besar yang you perlu selesaikan. Jadi you kena satu-satulah. Sebaiknya, okay, you tengok. Kalau ikutkan ni, tadi saya bulatkan yang ini. Sebab apa? Kita boleh pindahkan H2 tu dekat sini. So apa maksud ni? Pick off point tu. Jadi saya nak you try. Tengok table dan cuba buat. Kalau you dah bawa ini ke sini, yang ni you boleh selesaikan. Ni dah jadi cascade. Then you boleh selesaikan ini pula sebagai feedback. Dan seterusnya. Lepas tu you boleh selesaikan ini sebagai cascade. Kemudian you selesaikan ini sebagai feedback. Tapi you kena tengok apakah equivalent block diagram selepas you pindahkan the pick off point. Maksudnya sekarang ni you ada pick off point dekat sini, depan G4. You nak pindahkan ke belakang G4. Jadi you kena tengok table pada yang moving a pick off point behind a block. Okay, saya akan tinggalkan sampai sini untuk you cuba dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sebenarnya you boleh explore lagi, ada yang ini nanti you akan masuk chapter 4, tapi just untuk pengenalan lah bagaimana block diagram dilukis ni. Tapi nanti you akan chapter 4 ni, bagaimana tiba-tiba ada block diagram ni kan. Ni tak apa. Okay, ni tutorial tapi tak perlu hantar, yang you boleh cuba. Okay, cuba juga. Ni semua adalah ada series, ada cascade, kemudian ini adalah semua feedback. Ni you boleh cuba buat. Sebenarnya ini you boleh rujuk juga di dalam buku Ogata ataupun buku NICE Norman NICE untuk you tengok. Kalau tak silap saya, contoh ni diambil daripada salah satu buku tersebut lah. Okay, ni semua you boleh cuba sehinggalah saya masuk dalam signal flow graph pada minggu depan. Ni signal flow graph pada minggu depan lah. Itu yang satu cara lain untuk you tunjukkan transfer function lah. Selain daripada block diagram, satu lagi adalah signal flow graph. Ini adalah video satu lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian, terima kasih dan selamat Hari Raya.